kerana memberikan ruang untuk kita saling berkongsi ilmu dalam satu majlis ilmu. Sebagaimana yang diberikan berita gembira oleh Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu tariqan ila jannah. Maksudnya, siapa yang datang ke majlis ilmu ataupun menempuh satu majlis ilmu, perjalanan untuk pergi ke majlis ilmu, insya-Allah akan dipermudahkan perjalanannya menuju ke syurga. Tajuk yang kita nak bincang pada hari ini ataupun secara santainya yang kita nak kupas pada hari ini ialah berkenaan dengan salah satu daripada petikan ayat Al-Quran, iaitu ayat di dalam surah Ar-Rahman. Mungkin tajuk itu secara kebetulan, tetapi ia merupakan juga terjemahan daripada salah satu ayat yang diulang ayat itu beberapa kali dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maksud, maka nikmat yang mana lagi yang kamu nak dustakan? Nikmat Allah yang mana lagi yang kita nak nafikan? Macam mana lagi kita nak kata yang Allah tak pernah bagi nikmat, padahal Allah banyak bagi nikmat? Cara macam mana lagi? Tak boleh. Ayat ini, tuan-tuan, Allah ulang sebanyak lebih kurang. Dalam surah ini Allah ulang sebanyak 31 kali. 31 kali. Dan setiap pengulangan, setiap ayat ini datang, sebelum tu Allah ada bagi nikmat-nikmat. Allah maklumkan yang dia bagi nikmat-nikmat kepada kita. Sebab tu ulama kata, kenapa nak ulang banyak kali? Benda-benda yang berulang ni kadang-kadang orang tak suka, dan mungkin orang ingat tak ada faedah. Ada faedah. Ada faedah. Antara faedah yang disebut oleh ulama ialah untuk memberikan penegasan supaya kita sebagai makhluk bila baca ayat ini akan sentiasa ingat. Maknanya penegasan dekat situ, bukan sekadar ingat, tapi nak ulang sekali lagi, reminder. Sebab manusia mudah lupa. Manusia ini memang fitrahnya lupa. Sebab manusia itu maksudnya lupa. Tuan-tuan, pecahkan perkataan manusia yang root wordnya daripada perkataan insan. Manusia itu bahasa Arab kan? Sebab banyak modified daripada Arab. Bila bawa ke bahasa Melayu, dia ada sedikit modified ataupun ubah suai. Banyak perkataan-perkataan Melayu yang diambil daripada bahasa Arab. Kalau yang tak ubah suai itu diambil terus. Insan, bahasa Melayu, insan. Rahman, bahasa Melayu, Rahman. Awal, awal. Kalau Arab dia ada tasydid, dia awal. Zahir, awal, akhir. Kha' tu dia punya makhraj. Tapi Jamal Abdillah tak sebut macam tu. Kau kekasih awal, tu Taranum pula. Dan akhir. Zahir, batin. Dia ada dia punya tarkhim, ta. Ini semua daripada bahasa Arab. Syaitan. Dia nak sedap setan. Laknat, laknat. Mak-mak kita sebenarnya mahir bahasa Arab. Malaun manalah yang beri tibai kain batik aku ni. Malaun tu daripada perkataan laknat. Laknat. Tapi laknat ni dia berat. Kalau kita kata laknat ke atas kau, berat. Kalau kawan nak nampak mesra, lahanat. Kakak asal sebut kan, kat budak office kan, kamu kena percaya mulut lahan. Kopi tak kopi kan? Tutup je mulut tu, mak dalam, ya Allah kan. Longkang tu. Baik, itu. So banyak perkataan-perkataan Arab yang kita bawa masuk ke bahasa Melayu. Saya nak cerita, salah satunya ialah manusia, yang daripada perkataan insan. Akak pecahkan manusia tu, mim apa semua tu lah. Nanti akan ada perkataan nasia. Insan daripada perkataan nasia.
Apa maksud nasia? Lupa. Makna insan itu sendiri lupa, nak cakap macam mana? Maka bila makna fitrah kejadian kita itu lupa, maka dia punya ubat sentiasa diperingatkan berulang kali. Maka itulah hikmahnya. Kita tak boleh kata Allah ni tak ada faedah nak ulang banyak kali. Tak boleh. Kafir. Jadi kenapa? Apakah hikmahnya? Kita mungkin tak jumpa hikmah. Allah ulang banyak kali, dia tahulah sebab apa dia nak ulang. Kita jumpa tak jumpa itu sebab merujuk kepada ilmu kita. Ada di kalangan kita yang jahil, ada yang kurang ilmu, ada yang memang ini hikmahnya. Maka sebab tu kita rujuk balik huraian daripada para ulama, terutamanya yang berkenaan dengan Quran, ulama tafsir ataupun al-mufassirun, ulama-ulama yang spesialis dalam bidang tafsir, mengatakan pengulangan kerana untuk menegaskan, sesuailah dengan kita yang sangat-sangat lupa. Dan ada juga kategori yang buat-buat lupa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kau nak lupakan ataupun nafikan, dustakan, abaikan? Tuan-tuan, kita tak payah pergi jauh lah. Tuan-tuan ada kenderaan yang mewah, tu jauh sangat tu. Kemudian ada rumah yang bertingkat-tingkat ataupun ada emas permata, itu jauh. Kita tolak tepi benda-benda tu, telanjang kita lahir itu sendiri suatu nikmat. Kita lahir itu sendiri dalam keadaan telanjang, itu sendiri suatu nikmat. Mak ayah, walaupun bila anak-anak dah dewasa, dia marahlah. Dia marahlah. Mak bapak kita lah masa kita form 3, form 2, kan kadang-kadang keluar perkataan orang tua. Dia tak maksudkan, kau ni tahu kau cik pijak kau. Mak kita tu masa baru nak up, baru nak naik. Lepas tu anak pula jenis yang cepat memberontak. Mak tak sayang saya. Anak bongsu lah tu selalunya. Kalau yang sulung dia kental, yang bongsu ayat itu. Baik, sebenarnya kalaulah kita dapat tahu balik perasaan mak dengan abah waktu menyambut kelahiran kita, kita akan tahu dia orang adalah manusia yang paling happy sekali. Abu Lahab sendiri antara manusia yang paling gembira menyambut kelahiran Rasulullah. Abu Lahab. Ini fitrah. Kita menerima orang baru, seronok. Tak ada pula bila baru beranak tu mak dengan abah, bang ni nak campak ke mana budak ni, menyusahkan dia. Tak ada. Cuma bila kita dewasa, mungkin dia try, mungkin dia all out, banyak usaha-usaha ataupun keletihan, maka terkeluarlah perkataan-perkataan yang kita sendiri tak suka nak dengar, dan dia sendiri, mak ayah sendiri tidak bermaksud. Tapi yang penting, kelahiran kita, kelahiran anak-anak merupakan salah satu nikmat. Dalam keadaan dilahirkan telanjang, tidak berpakaian, tak ada makan apa-apa. Kemudian selepas lahir, Allah bagi nikmat apa? Nafas. Itu nikmat yang dekat dengan kita, tuan-tuan. Sampai sekarang kita bernafas. Macam-macam bau dah kita sodut. Macam-macam bau dah. Jangan terkentut dalam lift, jangan terkentut dalam aircon, azab. Kemudian kita lahir tu dalam keluarga siapa? Lahir-lahir tak, ayah Abdullah, mak Aminah, ataupun ayah Zaki, mak Salwa. Nikmat. Lahir-lahir terus mewarisi akidah yang dibawa oleh ibu bapa kita. Sebab tuan-tuan, punya berapa ribu ramai orang yang struggle mencari Tuhan dan pendiriannya dalam agama. Tapi kita hari ini senang-senang, tak apa. Banyak benda-benda yang berkaitan dengan akidah yang kita tak ambil pusing dan tak ambil berat, kita buat juga. Sedangkan orang lain yang 30 tahun semenjak lahir, mak Lechmi, ayah Mutusami, ataupun mak Siulin, ayah Lingkok, contohlah kan, maka dia struggle.
Dia hidup dalam suasana, dia tengok ibadah-ibadah keluarga dia. Mungkin ada sesuatu yang terdetik, dia masih tak puas hati, maka dia mencari. Sekali dia dapat, tuan-tuan perasan tak, saudara-saudara yang kembali ke fitrah, dia punya pegang dengan Islam tu sangat jauh berkualiti berbanding kita yang memang dah lahir keturunan. Seolah-olah macam benda tu adalah benda dah lama. Ustaz, daripada kecil saya tengok mak ayah saya tahlil 24 jam, kami malam Jumaat Yasin, lepas tu semayang pun dah selalu sangat. Sekali-sekala cuti. Tu kita tuan-tuan, jauh beza. Kita ambil kualiti iman sahabat Nabi. Yang ni tak payah cakap lah. Kualiti iman sahabat Nabi ni tak payah cakap. Diorang sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi dibangkitkan, ada di kalangan sahabat penyembah berhala, ada di kalangan sahabat yang okey, ada di kalangan sahabat yang membunuh dan yang sewaktu dengannya. Bila Nabi diutuskan sebagai Rasul, itu nikmat tu nikmat kepada dia, mereka, kumpulan Arab Jahiliah, dan termasuk kita. Tapi generasi yang pertama menerima nikmat kehadiran Islam beserta batang tubuh orang yang menyampaikan pada zaman Nabi lah. Keberuntungan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi nak kata beruntung-beruntung diorang tuan-tuan, diorang punya sacrifice, tengoklah. Mungkin kita boleh cakap untung Abu Bakar kan, patutlah masuk syurga. Ya, tapi disebabkan Abu Bakar As-Siddiq punya perjuangan, disebabkan Umar Al-Khattab punya perjuangan dengan sebilangan sahabat-sahabat yang lain, maka kita dapat menangguk kemanisan dakwah ini. Nenek moyang kita terima dakwah Islam daripada generasi yang sebelum tu, sampailah bila kita undur sampai Abu Bakar As-Siddiq. Dia orang yang berperang tu. Hari ni kita tak berperang. Kalau ada pun PUBG, ML, tu je. Lepas tu akak mainlah Candy Crush. Bila tak kono beraung. Yang betul-betul mati berdarah-darah Nabi. Dalam banyak siri peperangan, peperangan Badar, tuan-tuan tahulah benda tu. Mereka yang mulakan perjuangan itu. Kita duduk relax sahaja. Dan itu nikmat yang paling agung. Tuan-tuan ingat, senang nak kata dari segi perasaan nak korbankan kepercayaan dan pendirian untuk percaya kepada seorang manusia. Bukan satu benda yang payah. Seumpamanya hari ni, kalau tiba-tiba dekat Kuala Lumpur ni datang seorang manusia dia mengaku, aku adalah Nabi yang ke-26. Agak-agak macam mana kita nak korbankan? Tak boleh, sebab memang dah termaktub Nabi 25 orang. Macam mana nak beralih daripada yang 25 tu nak percaya Nabi yang ke-26 kalau ada orang mengaku? Macam itulah pendirian para sahabat di peringkat awal. Apabila mereka dah sebati dengan akidah nenek moyang, tiba-tiba datang satu orang lelaki yang sama macam diorang juga, lahir di kalangan kelompok diorang mungkin tak ada yang istimewa diorang pandang, yang bernama Muhammad, mereka pandanglah tak ada yang istimewa. Kemudian selepas tu dengan keimanan, baru diorang menyaksikan dan mengiyakan bahawa Muhammad adalah makhluk yang teragung. Tapi sebelum tu macam mana diorang nak beralih daripada agama pagan ataupun agama menyembah berhala, nak percaya kepada Muhammad bin Abdullah yang mengaku dia sebagai seorang Nabi yang mewarisi kenabian Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu, dan dia penutup segala Nabi. Dalam keadaan masyarakat ketika itu, ada yang sudah beriman dengan kitab-kitab yang terdahulu. Yahudi dengan kitab Taurat, Kristian ataupun Nasrani dengan kitab Injil ataupun Bible, dan banyak lagi lah suhuf-suhuf yang lain. Jadi macam mana? Itu pengorbanan. Setelah diorang betul-betul fokuskan untuk benar-benar percaya, maka barulah diorang ikut Rasulullah, dan mereka mendapati Rasulullah benar-benar nikmat yang paling agung yang tak boleh didustakan. Kemudian Rasulullah wafat. Apa yang Nabi bawa, itu yang kita terima. Cuma bila dia merentasi 1400 lebih, 1500 lebih ni, banyak benda yang kita kena saring balik kan.
Sekarang ni zaman teknologi, tuan-tuan dan puan-puan dapat macam-macam benda atas nama hadis. Atas nama hadis, barangkali itu palsu. Qala Rasulullah, berkatalah Rasulullah. Banyak. Nabi bersabda, banyak. Tapi sahih ke, betul ke Nabi cakap? Belum tentu. Sebab merentas 1500 tahun, macam-macam habuk ataupun debu ataupun keladak yang masuk dalam air ataupun kejernihan hadis-hadis pada zaman Nabi yang asalnya jernih. Abu Bakar terima direct daripada Nabi. Bila Nabi cakap dengan Abu Bakar, taubat itu sekian-sekian, tak ada Abu Bakar nak tanya, betul ke daripada Nabi ni? Memang dah kau cakap dengan dia. Maknanya generasi pertama yang sahabat ambil daripada Nabi, memang confirm daripada Nabi. Tapi kita ni dah 10, 20, 30 generasi. So macam mana caranya? Ilmu. Bukan maksudnya saya datang ni, tak. Majlis ilmu yang pelbagai. Tuan-tuan ditekun, sangat tekun menuntut ilmu. Selain daripada menguruskan duit. Tu yang sebulan lepas, 2 bulan lepas, 3 bulan lepas. Aku nampak mata macam ni je. Tak apalah. Secara umumnya perjuangan kah? Aku faham. Oh, aku pernah microsleep. Aku tak pandang dia. Canya. Sebab kita nak paksa tu. Kita nak paksa. Kan? Ni baru peringkat pertama volume aku. Jangan nak klik. Boleh ya? Sarapan apa pagi tadi kak? Sarapan apa? Daging orang ke? Aku mengantuk ini kan? Bahaya kan? Nampak kelip ya? Kalau nak elak aku nampak kelip, mas tu naik ke atas. Macam-macam perangai. Duduk dalam aircon, nikmat apa lagi nak didustakan? Rumah tu tak ada aircon tu tak? Nikmat apa lagi nak didustakan? Saya macam inilah tuan-tuan. Saya buka sesi soal jawab tu banyak lah. Mungkin saya uraikan sikit lah. Sebab kita nak cerita pasal nikmat, banyak. Saya ambil 2 hadis, satu hadis Nabi kan. 2 hadis Nabi ni memang berlaku betul di kalangan masyarakat kita. Memang berlaku betul. Ni'matan, dia punya awal perkataan pun ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas. 2 nikmat yang dicuaikan majoriti masyarakat manusia. Ada 2 nikmat itu. 2. Sebenarnya banyak nikmat yang kita abaikan. Mungkin anak-anak kita abaikan. Maknya si jual tapuer laku ke tidak kan? Orang nak minta tolong ajar kerja sekolah, tak nak pula tunjuk. Anak-anak. Ataupun nikmat bersama, suami isteri spend masa bersama. Sebab masing-masing sibuk dengan kerja, itu nikmat. Dalam hal keluarga dah banyak nikmat dah yang diabaikan. Tapi ini secara umum nikmat yang boleh berlaku dalam semua aspek perhubungan. Sama ada isteri dengan suami, mak dengan anak-anak, kita dengan masyarakat. 2 nikmat ini. Apa dia? As-sihah wal faragh, iaitu nikmat sihat dan nikmat masa lapang. 2 nikmat ini tuan-tuan. Saya dan kita semua mungkin banyak kali abaikan. Ketika dia sihat, kita banyak tenggelam dengan nikmat sehingga membunuh jiwa kita ketika diberi nikmat itu. Kita bukan sebagai hamba ketika menerima nikmat. Bila masa lapang sebagai hamba patut buat benda yang berfaedah. Tapi disebabkan Allah bagi banyak masa lapang, maka identiti kehambaan itu terbunuh dengan nikmat tersebut. Peribahasa Melayu, semut mati kerana gula. Sebab nanti dekat akhirat Allah akan tanya, antara soalan-soalan yang Allah tanya, banyaklah soalan-soalan Allah akan tanya. Soalan yang pertama Allah akan tanya solat.
Kemudian soalan-soalan yang lain Allah akan tanya beberapa soalan. Yang pertama, dulu masa sihat kau buat apa? Yang kedua, masa kau lapang banyak kau buat apa? Kemudian seterusnya Allah akan tanya, dulu kau cari duit sumber daripada mana? Ni yang kita dapat nikmat gaji, kita dapat hadiah, rezeki terpijak, apa semua allowance. Allah akan tanya bab duit ni dua soalan, tuan-tuan. Allah akan tanya duit dua soalan. Tadi bab masa lapang satu soalan, kemudian bab sihat satu soalan. Tapi bila bab sumber pendapatan Allah tanya dua. Pertama, halal ke haram? Halal ke haram? Gaji tu halal ke haram? Ada duit kopi tak? Maknanya rasuah. La'ana Rasulullah. La'ana Rasulullah melaknat ar-rashi wal murtashi, pemberi dan penerima rasuah. Seingat saya ada satu ceramah yang menerangkan tentang di Malaysia ni pemberi ke penerima rasuah yang salah. Tak, salah satu saya ada dengar ceramah tu menggambarkan sistem dan undang-undang kita begitu. Kat Malaysia, akan cakap betul, kat Malaysia ni pemberi rasuah ke penerima rasuah yang salah? Penerima, bukan dua-dua, kan? Seingat saya tak tahu itu undang-undang yang dibuat. Tapi tadi kata ada yang dua-dua, ada yang kata penerima. Kenapa ada beza dekat situ? Tapi saya ingat undang-undang itu hanya menjurus kepada salah satu pihak. Sedangkan Islam dalam hadis ini dua-dua salah. Pemberi dan penerima. Bahkan pemberi itu sebagai motivator. Penerima tak akan wujud kalau tak ada orang yang bagi. Bahkan dalam satu riwayat yang lain ada orang ketiga kan? Ada orang ketiga selain daripada pemberi dan penerima, iaitu orang yang setkan. Orang yang setkan ataupun yang menguruskan transaksi. Okey, nanti kau bayar je dengan dia. Settle lah. Kau jangan risau. Kau dapat jawatan tu, kau bayar dengan dia, aku boleh aturkan pertemuan. Yang ketiga ini jugalah dilaknat. Dalam hadis ini dua. Sebab itu asas pemberi dan penerima. Maknanya dia orang boleh berlaku juga. Pemberi dan penerima tu boleh secara direct. Nah, aku ada duit kopi sikit untuk kau. Ataupun yang ketiga, yang menguruskan berlakunya rasuah. Dia nak tahu dosa besar, dosa kecil. Ada orang tanya saya lah, tanya Cik Man, apa beza dosa besar dengan dosa kecil? Antara ciri-ciri dosa besar, bila Allah sebut azab pedih selepas Allah sebut dosa, maka dia akan ditimpakan azab pedih. Itu dosa besar. Dosa kecil tak ada sebutan itu, tapi azab juga. Yang keduanya, bila ada perkataan laknat. Tuan-tuan, laknat ni bukan benda kecil. Mungkin benda tu biasa kita sebut dalam gurauan. Laknat ni benda besar. Benda-benda yang bersifat maki, benda besar. Itu bahaya, benda-benda makian ni bahaya sebab dia tinggalkan kesan psikologi. Bahkan Nabi melarang untuk melaknat binatang tunggangan. Binatang tunggangan, binatang pun tak boleh laknat. Apa tak lagi kau nak laknat restoran orang? Kau tak boleh buat review, nak laknat pula. Contoh, bahaya. Semua kaki viral. Bukan buat kerja ni, buat semua tengok viral ni kan. Ada ni Rafiza kahwin, dia lah yang membawa cerita. Ni Lofan dengan siapa, dia lah yang membawa cerita yang itu. So nak kata bahawa dua nikmat yang kita abaikan hampir, sihat dan masa lapang. Saya ulang balik hadis yang mengatakan bahawa dalam persoalan harta Allah akan tanya dua kan, sumber okey ke tak okey, daripada rasuah, daripada riba, lintah darat. Kau bagi dia pinjam, kau minta dia bayar double, masalah. Riba dosa besar, zina dosa besar. Allah perang orang yang riba, Allah tak perang orang berzina. Akak rasa yang paling dahsyat orang yang riba. Dalam Quran Allah sebut Allah memerangi orang yang mengamalkan riba. Allah tak memerangi orang yang berzina. Allah tak memerangi orang yang minum arak.
Bukanlah kita malu kalau macam tu saya bila minum agak Ustaz. Saya nak kata dosa riba jauh lebih dahsyat kerana ia melibatkan kebahagiaan orang lain. Minum arak dia sendiri, dia tak menyusahkan orang. Berzina dia sendiri, suka sama suka, dia tak menyusahkan orang. Tapi kedua-dua ni dosa besar. Riba dosa besar, menyusahkan orang. Dan orang terpaksa bayar. Dan masyarakat menganggap benda tu sebagai halal. Dan dia pun rasa bersalah. Saya nak kenakan bayaran double lah sebab engkau lewat bayar. Dia yang kena bayar double tu pun terpaksa terima dan menganggap dia bersalah. Padahal yang bersalah yang mengenakan bunga. Satu lagi judi. Masalah dengan hak-hak orang ni, judi, riba, rasuah. Dalam kehidupan kita tuan-tuan, benda yang paling simple berkenaan dengan judi, ramai orang buat. Mak ayah pun mungkin galakkan anak-anak buat. Claw machine yang bayar 20 sen, ada patung beruang dalam tu. Yang beruang tu sebiji macam mak dia. Sebiji macam mak dia. Masuk 20 sen, akak rasa dapat tak dapat 10 kali. Memang mesin tu dicipta untuk tak dapat, supaya banyak duit masuk. Judi. Alah Ustaz, ni bukan pergi genting, judi. Genting ke, claw machine dekat Maidin ke, ataupun mana-mana shopping komplek, sebarang urus niaga yang bersifat taruh. Bertaruh ni maknanya ada barangkali untung atau rugi. Akak, kita beli barang, kita bayar duit, kita mesti dapat barang kan? Sesiapa pun dalam urusan jual beli. Nah duit, mana barang aku? Nah duit, mana barang aku? Nah barang, mana duit, bayar. Confirm dapat. Akak beli petai, akak pergi kedai petai, pasar ataupun kedai runcit ada jual petai. Cik, ada petai tak? Ada, satu ikat RM5. Tapi bayar belum tentu dapat bayar belum tentu dapat. Keluar kedai balik ni, kedai runcit ke spot toto. Sebab jual beli yang halal. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu riba lah. Ini persoalan judi, pertaruhan. Bila kita nak beli barang, nak keluarkan modal kita untuk dapatkan sesuatu, kita mesti dapatkan barang setelah kita mengeluarkan modal. Tapi ada satu urus niaga, bila kita keluarkan duit, belum tentu dapat. Ikut nasib judi. Banyak berlaku. Okey, yang kedua, saya bagi contoh paling mudah. Dulu ada satu budaya ni. Makan satu grup kawan-kawan dekat restoran, office mates ataupun kawan schoolmate ke apa benda ke. Ramai-ramai 5 orang tu, katakanlah 5 orang pergi dekat kaunter, kita keluarkan kad bank, ATM. Mana yang cashier ambil, dia kena bayar. Ada budaya-budaya. Akak tengok sekarang ni konten-konten YouTube, konten untuk viral macam-macam pelik-pelik. Akak keluarkan kad bank 5 orang sekali. Akak punya, kawan-kawan punya 4 orang tu keluarkan. Mana yang cashier pilih, orang tu bayar. Ini judi. Ada viral yang macam tu. Kata kaki viral. Mungkin nak nampak hidup ni have fun ataupun rasa enjoy, tapi dalam waktu yang sama mungkin mengorbankan prinsip agama. Alam benda yang paling simple lah, jom atas nama agama, nampak macam agama. Okey, kita lumba lari ke masjid. Siapa kalah dia belanja. Judi. Walaupun atas nama masjid Allah. Sebab siapa yang nak kalah, itu isunya. Siapa yang nak kalah. Dan banyak lagi kadang-kadang pertubuhan-pertubuhan agensi yang menganjurkan, contohnya pertandingan futsal. Pertandingan futsal, bayar duit yuran, hadiah diambil daripada yuran. Judi. Hadiah diambil daripada yuran. Maka itu satu bentuk judi. Kerana apa saya kata? Kerana dalam keadaan bayar duit yuran sama, tiba-tiba dapat hadiah nilai lain-lain. Kan rasa rugi. Aku bayar duit yuran 50, engkau pun 50. Kenapa hadiah aku 20, yang kau pula 80? Maknanya engkau ada ambil duit nilai itu daripada duit yuran aku. Jadi macam mana nak menghalalkan dan tidak menampakkan judi? Jangan ambil duit hadiah daripada duit yuran.
Hadiah mesti disponsor oleh pihak yang tak terlibat dalam pertandingan. Selesai. Contoh saya kata, akak dengan akak lumba lari ke masjid. Siapa menang, saya belanja. Saya tak ke masjid, saya ke Maidin. Sebab nak keluarkan duit, kan? Akan nampak tak? Jadi dua-dua tu tak rugi. Yang kalah pun tak rugi. Yang kalah pun tak rugi. Yang kalah siap-siap silap-silap dia buat-buat kalah, sebab dia tahu duit yang kawan dia menang tu belanja dia balik. Jadi benda-benda ni tuan-tuan, Allah akan pertikaikan. Ini nikmat bagi kita, tapi azab di akhirat. Sebab nanti dalam persoalan harta, Allah akan tanya. Tentang harta Allah akan tanya dua. Gaji dapat daripada mana? Halal ke haram? Okey, kita pun mungkin bangga. Halal. Saya tak pernah judi, saya tak pernah bertaruh, tak pernah riba dan tak pernah rasuah. Ada satu lagi soalan Allah akan tanya. Bila halal tu, bayar zakat ke tidak? Dekat situ fail. Zakat bayar ke tidak? Antara ciri-ciri orang beriman yang berjaya yang Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menzakatkan harta. Ataupun ada tafsiran yang lain, orang-orang yang menzakatkan jiwa. Zakat ini maknanya cuci, membersihkan. Bila kita bayar zakat, kita buat dua penyucian. Yang pertama, cuci harta. Sebab pada harta orang kaya ada hak orang miskin. Sebab tu Nabi ketika mengutuskan Muaz bin Jabal, ni duta ni. Duta, bukan duta kolumna lele tak, memang duta Nabi. Layan. Belah sini yang tidur tu dia kan. Itu umum tu. Nabi mengutuskan Muaz sebagai duta dakwah ke Yaman. Nabi kata apa? Okey, kau suruh dia orang mengucap. Kalau dia orang mengucap, suruh dia orang semayang. Kalau dia orang semayang, dah selesai semua, ambil harta daripada orang kaya, bagi kepada orang miskin. Tuan-tuan, dalam satu kampung, kalau ada orang miskin, bermakna orang kaya di kampung itu jahat. Kata sebahagian ulama, kalau ada orang miskin di satu kampung, bermakna orang-orang kaya itu mungkin tidak bertanggungjawab. Mungkin kita mengatakan miskin ini satu takdir, tapi tugas kita sebagai orang kaya, itu yang Allah syariatkan, zakat. Dalam ayat-ayat Quran banyak Allah sampaikan semayang, zakat. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Dan dirikan solat dan tunaikan zakat. Zakat ni kak, bukannya dalam satu hadis yang lain Nabi kata tidak berkurang harta kerana zakat. Janganlah kak risau. Zakat ni bukannya, okey, contohlah jiran akak gaji sebulan 30k, akak gaji sebulan 300. Bukan maksudnya kena pada kedua-dua sekali, tak. Sebab dia kena cukup nisab dulu. Bukan kata ustaz dia gaji 30k, memanglah tak luak. Saya kalau tak cukup nisab, tak wajib. Tak wajib. Dan nisab itu pula mesti berterusan konsisten selama 1 tahun. Yang tu cukup haul, tempoh matang. Tapi kalau akak sekepuk ada 30k hari ni, bukan sekarang wajib, tunggu setahun matang. Tapi dalam tempoh setahun, bulan depan Lazada, bulan lagi 1 Shopee, bulan lagi 1 Krabi. Daripada 30 susut, maka tak wajib zakat. Tak wajib zakat. Itu keadilan Allah. Dan orang yang banyak duit, maka dia wajib zakat. Nisbahnya berdasarkan daripada harta. Daripada 2.5% daripada 30k, lagi besar daripada 2.5% daripada 3k. Itu keadilan Allah. Banyak benda-benda yang Allah bagi nikmat dalam urusan harta. Dalam masalah zakat ini ada macam-macam jenis. Ada zakat gaji, ada zakat pendapatan. Yang ni perkara barulah, perkara baru yang muncul. Ulama membahaskan ada ke zakat gaji. Yang tu rujuk kepada fatwa setempat. Tapi zakat yang tradisi, zakat haiwan ternakan, zakat tanaman, zakat emas,
Emas dan perak. Akak ada simpan berapa emas dan perak? Yang dipakai. Yang mana satu yang dizakatkan? Oh, yang wajib dikeluarkan zakat, yang disimpan sahaja. Yang pakai tak wajib. Tapi kalau yang pakai tu, yang akak pakai, yang pakai emas huliah, kita panggil huliah, yang diguna pakai. Emas yang simpan tu emas yang bongkak, jongkong tu jongkong. Jongkong emas tu akak simpan. Tak pernah aku nampak orang pakai atas kepala. Assalamualaikum. Pelik lah leher. Berat tu kak. Dia emas tempa dengan emas jongkong. Emas jongkong keluarkan kemudian tempa. Sebab tu harga dia berbeza. Sebab ada kos-kos yang tertentu. Itu rumitlah dia punya perbahasan. Emas yang akak pakai dekat leher, dekat jari, tak wajib dizakatkan. Kecuali kalau melebihi kuota yang dibenarkan. Itu rujuk fatwa setiap negeri. Akak punya pakai emas, ya Allah, tak ingat dunia. Macam kedai emas bergerak. Cincin selagi ada jari. Leher, rantai leher kalah rantai basikal. Maka dalam, maknanya ada dia punya gram untuk pakaian perhiasan, emas perhiasan tu ada gram. Melebihi gram tersebut, akak wajib bayar zakat. Sebab apa? Apa hikmahnya? Kerana orang-orang miskin yang melihat kemewahan orang lain menggunakan emas, dia akan merasakan seolah-olah dia tak ada saham daripada kekayaan orang lain. Maka sebab tu diwajibkan bayar. Tapi kalau rantai yang dah ditempa daripada emas jongkong, rantai, kemudian cincin emas, akak simpan 2-3 tahun tak pakai, wajib bayar zakat. Sebab dia considered as emas simpanan. Maka sebab tu paling kurang, kalau ada cincin tu setahun tu pakailah sekali. Pakailah sekali, untuk mengelakkan daripada pembayaran zakat. Sebab dia dah dianggap sebagai emas simpanan, walaupun dalam bentuk cincin. Kita rasa memang tak ada yang simpan emas jongkong dekat sini. Tapi bila emas rantai, emas cincin, emas yang perhiasan itu disimpan 3-4 tahun, dia sudah dianggap sebagai emas simpanan dan wajib dikeluarkan zakat. Maka sebab itu fatwa menyebut paling kurang setahun sekali pakai. Okey? Selesai. Jadi Allah akan tanya, sumber yang halal bayar zakat ke tidak? Itu dalam bab persoalan harta. Nikmat yang Allah bagi pada kita banyak. Selesai. Kita bimbang kak, kita dikategorikan besok termasuk dalam grup Qarun. Kita tak nak jadi housemate dia. Qarun, siapa yang dekat dunia sibuk dengan jawatan sampai tak semayang, lupa Tuhan, akan masuk tim Fir'aun. Fir'aun terkenal lah jawatan dia sampai dia mengaku jadi Tuhan kan. Siapa yang sibuk dengan harta dia, kaya, asyik nak menunjuk kekayaan, masuk tim Qarun. Siapa yang kuat mengumpat, masuk tim sini. Masing-masing. Jadi nikmat yang Allah bagi pada kita ni, nikmat harta, maka bayar. Dia sedekah ada dua, satu sedekah wajib, satu sedekah sunat. Sedekah wajib ni dua, zakat fitrah dengan zakat harta. Zakat fitrah tahunan, zakat harta bergantung kepada harta. Yang keduanya sedekah tak wajib. Akak jumpa tabung, mahat, tahfiz, jumpa tabung anak yatim, masuklah. Tak wajib, tapi itu dalam proses untuk membersihkan hati. Dan banyak lagi nikmat. Kemudian kita tengok dalam kehidupan kita seharian, kita memiliki keluarga yang bahagia. Saya tak kata, walau ustaz tak tahu kisah hidup saya. Tak, itu letak tepi. Sebab masing-masing ada kisah hidup. Tapi paling-paling kita lahir daripada mak dan ayah. Tapi ustaz ni bukan mak ayah saya, ni mak ayah angkat. Yang penting ada orang jaga. Yang penting kita hidup dan ada manusia sekeliling yang caring dengan kita. Itu nikmat tak? Itu nikmat. Dia senang macam ni Ada satu hadis dhaif, ada satu hadis yang dhaif. Setiap kali kita nak tengok tentang kehidupan kita susah dan kita mengeluh dengan Allah. Kenapa kau bagi aku kehidupan yang macam ni? Kita mesti fikir ada orang lain yang lebih teruk daripada kita. Maka Nabi sebut dalam hadis ini, jangan pandang orang di atas. Jangan pandang orang atas. Nanti kita akan mempertikaikan keadilan Tuhan. Kenapalah kau bagi dia kaya?
Allah bagi Qarun kaya tak? Tapi matinya dalam keadaan yang hina. Allah bagi Fir'aun jawatan tinggi, tapi matinya dalam keadaan hina. Tapi pandanglah orang di bawah. Kita dekat Malaysia ni insya-Allah, alhamdulillah, aman lah insya-Allah. Kita ada keluarga, akak dah kahwin, ada Mak Leha. Puan Hayati tu abai lah. Layan gitu. Bukan buat kerja pun dia layan. Kan? Keluarga tu biasalah. Dia bercakaran anjing dengan kucing tu perkara biasa. Tapi bila kita tinjau apa yang berlaku dekat Syria, akak perasan orang Palestin bagi kita orang yang paling malang dan menderita di planet bumi, tapi dia boleh mendoakan untuk rakyat Malaysia. Kita fikir, ya Allah, kau ni orang ke malaikat. Padahal kita ni dalam keadaan susah dah tak fikir pergi matilah dengan orang lain. Aku lagi susah daripada kau. Palestin adalah satu kelompok manusia yang paling, bagi kita lah, yang paling malang di dunia. Paling banyak siri penderitaannya semenjak 70 tahun yang lalu. Tapi dalam hal-hal besar, risiko-risiko ataupun musibah-musibah besar yang berlaku di setengah negara Islam, mereka antara orang yang menadah tangan mendoakan kesejahteraan Palestin, Syria. Sebab apa? Sebab mereka ada nikmat iman yang kuat. Nak tengok tempias perjuangan. Sebab dia orang Arab. Orang Arab ni jangan main-main, tuan-tuan. Orang Arab ni dia berani mati ni. Sebab tu saya ada pengalaman dua perhimpunan yang melibatkan politik dan pentadbiran negara. Pertama ketika di Mesir, yang kedua ketika di Malaysia. Memang apa yang berlaku di Mesir, kalau dalam bab-bab untuk menuntut keadilan, dalam masa beberapa jam, minit sahaja diorang boleh berkumpul 1 juta lebih dah. Sekejap aja. Basikal langgar ayam pun dah 20,000 kumpul. Nak kata orang Arab, semangat dia, kalau ada suara yang bagi motivasi, jom keluar, tuntut keadilan. Sekejap aja. Kita paling-paling dekat Malaysia ni dataran merdeka. Kalau buat kumpul-kumpul nak letak jawatan. Letak jawatan. Sambil makan apa ni, super ring apa contoh lah. Siapa tak Judin? Contoh lah kan. Letak jawatan. Sekejap aja, 3-4 jam aja dekat dataran mereka. 3-4 jam aja semangat-semangat tu. Di Mesir, dataran merdeka yang menjadi pusat kepada yang tu, di Mesir namanya Dataran Tahrir. Dataran Tahrir, itu tempat kita orang, saya pergi setiap minggu. Akan nak tahu dia buat apa di Dataran Tahrir? Selagi presiden tak letak jawatan, dia pasang kemah berminggu-minggu situ. Saya pergi temu ramah dia, pergi berbual. Tuan, bila nak balik rumah? Jawapan dia, aku takkan balik rumah selagi presiden tak letak jawatan. Dan saya sendiri menyaksikan kebenaran kata-kata itu. Sebab memang tiap-tiap Jumaat itu nikmat semangat yang Allah bagi pada orang Arab. Itu kelebihan, ada satu kelebihan pada orang Arab. Cuma mungkin di akhir zaman ini itulah nikmat kesatuan itu diabaikan, maka ada sedikit perpecahan. Maka itulah apa yang berlaku di Palestin. Tapi kita nak kata, tuan-tuan, masalah Palestin bukan masalah Arab. Masalah Palestin masalah akidah, masalah persaudaraan Islam. Kita boleh kata, oh, Palestin orang Arab, dia Arab Saudi yang selesai. Tak, Palestin masalah kita. Dan Baitul Maqdis adalah tanah kita, tanah umat Islam. Jadi bila kita letakkan itu di orang punya pasal tu, Ustaz, kita tak ada kena-mengena tu dah. Akhirnya kita mengabaikan satu lagi nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, nikmat persaudaraan Islam. Akak pergi mana-mana, tuan-tuan pergi mana-mana, tuan-tuan akan menghadapi, dia bukan selain daripada kemanusiaan, tuan-tuan akan jumpa orang yang akan serve tuan-tuan dengan baik, kerana dia tahu tuan-tuan seakidah. Ada non-Muslim yang baik, maka itu nikmat kemanusiaan. Tapi dia manusia dan dia pun tahu seakidah, dia akan layan.
Salah satu daripada perangai orang Arab bila kita datang jadi tetamu rumah dia, dia akan paksa makan. Dia akan paksa makan. Mungkin tuan-tuan ada pengalaman. Saya pula jenis yang tak makan makanan Arab. Saya hanya makan masak lemak cili api. Mana nak dikorek rumah Arab tu. Kita akan jadi loyo. Saya terpaksa makan. Tok guru saya garang. Orang Arab jadi sekarang makan. Satu benda yang aib, kalau datang rumah dia, tetamu tak makan. Aib. Arab itu, antara kepribadian Arab, datang rumah dia mesti makan. Kalau dia kata dia nak hidangkan madu, dia pergi cari di pokok. Itu Arab. Dia asli. Selain daripada kita tengok dia orang ni brutal, kemudian bergaduh, berperang, itu sisi kelemahan lah. Kita pun sebenarnya pun begitu juga. Bila sebut tentang perpecahan, tak payah kata Arab. Manusia, asal namanya manusia, akan ada berlakunya provokasi, akan berlakunya pergaduhan, akan berlakunya hasutan. Maka sebab tu dalam Quran Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman siapa? Orang Puchong, orang KL, orang Taman Titi Wangsa, orang Palestin, orang Arab. Semua kena ayat ini. Bukan orang Arab sahaja. Hei orang-orang yang beriman, jauhkan diri dari sikap bersangka-sangka. Jadi salah satu nikmat yang kita kena pegang, bagaimana kita mampu untuk berbaik sangka dengan sesama Muslim. Akan tengok hari ini dunia teknologi, dengan adanya media sosial, dengan tajuk-tajuk, dengan tukar-tukar komen di bawah, dengan provoke, dengan tag nama orang lain. Nak tengok macam kena kat kau je. Saya ada yang gelak kuat sangat. Pengalaman banyak kat situ. Kan? Sila tag kawan anda yang kencing tak tus. Dia tengah promote ubat-ubat apa kan, banyak IG ubat-ubat kan. Punya banyak rakyat Malaysia yang kencing tak tus. Tengok warna biru tu memang diorang lah tu. Sila komen kawan anda yang merampas laki orang. Dia tag nama. Ini namanya batu api. Namanya batu api. Hati-hati. Kadang-kadang kita nampak enjoy itu semua. Namanya batu api. Dalam hal-hal yang menyebabkan orang bergaduh, batu api. Dalam hal-hal yang kencing berdiri, mengaibkan. Kencing taktus, mengaibkan. Jadi tag biru itu. Nabi sebut, la yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk syurga orang yang mengapi-apikan orang lain. Jadi Allah dah bagi kita nikmat persaudaraan, kita jagalah dengan baik. Tuan-tuan, kalau kita tengok benda-benda yang viral, banyak benda yang viral berlaku ni, ada jenis Insta famous ataupun influencer yang suka mengulas isu semasa lah. Tak apalah, itu dia punya kecenderungan. Tapi nak tengok dekat bawah lepas dia komen. Bila keluar satu isu, influencer tu akan komen. Dia komen tu supaya kita buka mata lah. Tapi yang dia komen tu tak ada masalah. Yang seram tu ialah tukang-tukang komen di bawah. Oh, dia akan bahagi kepada dua grup. Satu grup sana, satu grup sini. Bila komen, bila postkan, bila buat ulasan tentang dua pihak yang bergaduh, maka komen di bawah akan kutuk pihak tu. Yang ni dalam isu perceraian pun sama juga. Berapa banyak kita menempah dosa yang percuma. Kita nak mengulas tentang orang yang berdosa, orang tu dah bertaubat, kita punya komen kekal di situ. Hati-hati. Orang tu dah bertaubat dah. Dia masalah dengan Tuhan. Yang dia viral tu, dia masalah dengan Tuhan. Dia dah taubat dah. Kita yang ulas lebih sudu dari kuah, dah taubat ke belum? Oh, saya dah minta maaf dengan Tuhan. Tak, dah jumpa dia ke belum? Yang budak dua orang tu yang bercium tu, dia mungkin dah baik, tapi kita yang komen di bawah, dah minta maaf ke belum yang budak tu? Belum. Masalah ke akhirat. Sebab tu dosa peribadi dengan dosa kepada orang lain, dosa dengan orang lain, dosa dengan Tuhan dan dosa dengan manusia, dosa dengan manusia lebih dahsyat. Dosa dengan Tuhan senang settle, sebab kita jumpa Tuhan, ya Allah, astagfirullah. Dosa dengan manusia masalah, kena minta ampun dengan Allah dan kena jumpa orang tu melutut.
Berapa ramai yang kita tak sempat jumpa, kita akan jawab di akhirat. So begitu akhirnya, habis jalan keluar macam mana? Diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tak ada perkataan yang baik, diam saja. Akak-akak turunkan komen di Facebook, akak-akak turunkan komen di IG. Alhamdulillah, saya ingatkan 2 jam tadi saya mindset saya 2 jam. Alhamdulillah. Wah, aku memikir apa benda lagi nak cakapkan. Masa dalam viral aku dah keluar. Sebab tadi masa siapa yang iring saya tadi dengar-dengar macam 2 jam macam tu kan. Ni lagi 10 minit. Okey, saya berhenti sekarang. Saya buka sesi soal jawab. Ada tak soalan? Saya dah habis dah, kira dah habis dah ni. Silakan. Kalau ada soalan, ada? Ada persoalan? Ya. Yeah. Forex, okey. InsyaAllah. Forex ni, tuan-tuan boleh tengok juga kupasan daripada fatwa sudah selesai. Cuma dia subjektif lah, sebab dia macam ni lah. Bila Forex ini, dia melibatkan satu sistem urus niaga. Okey? Kita tengok daripada zaman Nabi sampai zaman sekarang, urus niaga dia, asas dia sama, cuma mediumnya berbeza. Urus niaga ni kita nakkan sesuatu, kita bayar sesuatu, nak dapatkan sesuatu, kemudian kita nak dapat untung. Tak ada siapa pun yang bisnes nak rugi. Pada zaman Nabi baik, sampailah pada zaman sekarang. Cuma zaman Nabi tak ada online. Zaman Nabi tidak ada online. Zaman sekarang ni ada online. Okey? Jadi, walau macam mana pun, prinsip yang telah diterangkan oleh Nabi dalam hadis-hadis baginda itu sudah mencakupi seluruh zaman. Apa yang Nabi sebut dalam hadis? Meniaga jangan menipu. Hari ini online ada yang menipu. Dah bayar ke belum? Bank in, kita tunjuk resit, barang tak sampai. Banyak berlaku tuan-tuan. Ada budak DM saya menangis-nangis beli handset. Ada IG yang menawarkan perkhidmatan jual beli handset. Okey? Kemudian dia tunjukkan resit, dia bank in, dia bayar. Handset tak dapat. Dia DM IG sudah tak ada. Dia sudah kena block. Banyak berlaku. Ini real yang berlaku. Maka penipuan salah satu daripada prinsip. Maknanya salah satu daripada benda yang tak boleh ada dalam perniagaan. Yang kedua, jangan berlakunya sebarang kesamaran. Dalam perniagaan Forex, kita mesti tahu siapa yang regulator ataupun siapa yang menguruskan. Forex ni bosnya siapa? Sampai sekarang just orang online dan seumpama. Kita pun tak tahu ke mana hala tuju duit ataupun bagaimana kita nak melaksanakan transaksi. Selesai. Kemudian yang ketiga, jangan berlakunya sebarang kezaliman. Kalau misal katalah tuan-tuan, pendirian tuan-tuan terhadap Forex ataupun terhadap apalah letak jenama, ada Fingo apa semua, banyak lagi benda-benda ni. Okey? Banyak benda-benda ni. Kalau bagi diri kita yang nak menyertai satu-satunya benda jenama urus niaga, kalau kita rasa macam boleh ke tak boleh ya? Macam yakin tak? Dekat situ dah fatwa dah. Dekat situ dah fatwa dah. Fatwa untuk diri sendiri. Yang tak yakin dan rasa bawa kepada syubhat, maka Nabi sebut dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa-apa yang meragu-ragukan kamu dan pilih benda yang meyakinkan kamu. Akak tak yakin dengan urus niaga tu sebab ada rasa macam boleh tak boleh. Kita pun tak tahu siapa yang menguruskan. Ada panel syariah ke tidak? Setakat perbahasan saya dengan perbincangan dengan alim-alim yang memang dalam bahagian ekonomi, senang saja dia bagi kata kunci. Akan nak join satu urus niaga ataupun company, ada panel syariah ke tidak? Bagi orang awam, kalau ada panel syariah, itu sudah dapat menjadi pembantu kepada keyakinan dia. Sebab kita nak bincang dari segi dalil, istidlal, itu semua mungkin makan masa. Orang awam begitu pegangan. Baik, itu satu sudut. Yang kedua, Forex ada dua. Satu Forex trading, yang kita nak tengok pencaturan duit, apa benda tu, pembelian duit. Yang satu lagi
forex tukaran mata wang asing yang berlaku di pengurup-pengurup wang. Akan nak pergi Thailand ataupun nak pergi Jepun, akan nak tukar duit yen, akan nak beli duit yen dan akan nak jual ringgit Malaysia. Pergi dekat kedai pengurup wang. Forex yang ni boleh, dengan syarat tukaran itu mesti berlaku serentak, melibatkan tukar nilai emas. Akan ada ringgit Malaysia RM, nak tukar ke yen, pergi kat kedai. So bagi ringgit Malaysia ketika itu dan yen pun akak terima ketika itu, yadan biyadin, serah terima serentak, tak boleh tangguh. Bagi ringgit Malaysia itu, yen dapat minggu depan riba. Yang forex yang ini, forex exchange, maka yang ini dibolehkan. Tapi forex trading yang melibatkan isu pemerdagangan duit, di mana duit bukan lagi menjadi medium, bahkan menjadi komoditi. Tabiat dan fitrah duit sudah bertukar. Asalnya dalam kehidupan manusia daripada zaman dulu, daripada zaman Ashabul Kahfi, sudah ada sebut az-zahab. Emas, perak ini hanya menjadi medium. Akak ada duit, akak bukan nak duit, akak nak peti ais. Tapi dengan cara bagi duit. Akak nak sejukkan ikan, Ustaz. Cara macam mana? Peti ais. Ada orang sejukkan ikan dengan duit? Tak ada. Akak nak sejukkan badan, kipas. Nak dapatkan kipas, apa mediumnya? Duit. Komoditi, kipas, barang kita. Tapi dalam forex trading, maka duit itu yang menjadi sasaran utama. Maka kita sudah menukar fitrah duit. Cuma dalam masalah ini di kalangan ilmuwan berbeza pendapat. Majlis Fatwa Kebangsaan, Fatwa Perlis, ingat saya, forex trading yang online ini tidak dibenarkan. Banyak kesamaran yang berlaku, risiko penipuan yang berlaku. Maka atas dasar prinsip itu, sebenarnya Kak, banyak kan jenama-jenama urus niaga moden melalui internet. Budak-budak muda memang soalan forex adalah soalan yang antara soalan yang paling banyak ditanya di internet, di IG saya. Selain daripada soalan perceraian, isteri yang suami dia talakkan dia, banyak Kak. Aku rasa aku dah macam jabatan agama. Saya kata dengan akak-akak ni, Kak, akak tak boleh tanya saya tau. Akak kena pergi jabatan agama, terlalu banyak. Saya jadi stres. Wow, kaki baik tu. Tak apa-apa begitu saya bagi kakak ni. Tantah dia ni admin siakak keli ni. Allahuakbar. Okey, ada soalan? Ada soalan? Ya. Kita tahu dia main forex kan? Boleh ke maksudnya kita macam duit dia tu kita tahu. So kalau kita berkawan dengan dia tu, macam dia belanja. Itu cerita lain. Setiap orang yang belanja akak tak perlu tanya sumber duit. Tak perlu tanya. Ramai kawanan Muslim yang belanja kita. Zaman Nabi berurusan dengan Yahudi bagi lauk. Nabi tak pernah tanya, kau ni Yahudi kan? Nabi memang tahu Yahudi ni kerja dia macam mana. Malaysia ni walaupun tak ada Yahudi, durian tanam kat mana? Rauk. Harga Yahudi. Tu tak perlu tanya. Akak bawa Grab kereta, ada orang tahan nak pergi kilang arak, tak perlu tanya. Sebab isu ni timbul, termasuk budak-budak yang bawa kerja Grab Food. Kadang-kadang dia bawa makanan haram, khinzir ataupun arak. Dia tak perlu tanya benda tu. Bila tanya, hidup jadi susah. Memangnya pakcik nak pergi mana kilang arak, nak buat apa? Akak pesan kebaik saja. Mungkin dia nak ambil anak dia, nak nasihatkan anak dia supaya jangan pergi ke sana, ataupun dia nak berdakwah. Jadi benda-benda maksiat yang dilakukan oleh orang lain, itu hal peribadinya, tidak terkait dengan benda lain yang dia nak berurusan dengan kita. Dia nak berurusan naik Grab kita. Itu je. Kalau tak, nanti dia akan jadi ganggu di sini. Ganggu. Islam bukan agama yang menyebabkan kita risau. Islam bukan menyebabkan kita risau. Seorang suami yang baik, ada satu kali bini dia cakap dengan dia, bang, ayang risau tau kalau abang kahwin lain. Apa suami dia buat? Dia kahwin lain. Okey. Dia kahwin lain untuk menghilangkan kerisauan isteri. Ini suami yang baik, tuan-tuan boleh gunakan tips ni. Kakak ucap terima
semua. Daripada mengantuk langsung dia aku buka mata. Wallahu a'lam. Terus soalan? Tak ada, tutup dah, cukup selesai. Ada soalan? Iman, Ya. saya nak tanya sikit mengenai orang kata nikmat istidraj kan. Kadang kita dah faham nikmat istidraj ni apa benda ya. Tapi macam mana kalau Cik Mam boleh detailkan untuk kita lebih macam ringkas benda tu. Faham yang kita ni sebenarnya dah berada dalam keadaan nikmat istidraj. Boleh tak? Okey, akak pernah dengar istidraj? Istidraj ni kalau kita faham, kita tak akan rasa dengki dengan orang lain. Kita tak akan rasa, orang lain kaya, orang-orang di barat musuh Islam, yang tu pula dia derhaka kepada mak dia, yang ni tak pernah semayang tapi gaji makin lama makin naik. Bila kita faham tentang istidraj dengan nikmat kerana rahmat. Dalam kehidupan kita, apa benda yang Allah bagi, barangkali kerana Allah sayang. Ya. Apa dia? Kenapa kan? Oh, dia cakap telefon. Telefon waktu lain. Okey. Dan aku cakap itu yang saya seronok ni kalau berceramah dengan orang perempuan. Nak pula kuliah Tuhan dengan cik-cik ni kan. Kita berceramah kat depan, dia berceramah di belakang. Dia yang uraikan dulu. Tapi tak apalah, mungkin ada hal yang terdesak kot. Okey. Tuan-tuan, kita jangan cemburu dengan nikmat yang Allah bagi pada orang lain. Kerana rezeki tak pernah salah alamat. Akak pun tahulah benda-benda hashtag ni, orang bagi kata-kata motivasi. Kita tak tahu rezeki kita, rezeki tahu di mana kita berada. Yang penting Allah syaratkan mesti usaha. Dan setelah usaha tu kita sendirilah dengan tenaga kita. Nak elakkan kita belagak, oh ini kekayaan daripada aku, tenaga aku, maka ada konsep tawakal. Tawakal tu kita serahkan kepada Allah. Sebab kadang-kadang kita faham beginilah, ada benda yang benda ikut akal, belajar akan dapat straight A. Okey, itu akal manusia. Tapi ada budak yang belajar bersungguh-sungguh, dia tak dapat straight A. Straight A dia tak dapat. Akhirnya dia rasa macam undang-undang manusia tu sudah membebankan dia. Sebenarnya dia kena faham undang-undang Allah. Bila seseorang belajar ikut hukum manusia, kalau ikutkan dia dapat straight A lah. Tapi dia gagal. Sebab apa dia gagal? Adakah dia gagal itu dia benar-benar gagal? Tak, Allah nak bagi dia kejayaan yang lain. Dia kena baca kat situ. Sebab dia akan tengok juga, Ustaz, kenapa saya tahajud, jaga semayang, saya jaga mak saya, tapi saya gagal. Sedangkan orang lain derhaka dengan mak, tak pernah semayang, tapi dia straight A. Maka dekat situlah kita kena fikir, ada satu nikmat yang Allah bagi dekat dalam dunia ini, tujuannya istidraj. Istidraj adalah satu nikmat yang Allah bagi bukan kerana rahmat, tetapi kerana untuk menjahanamkan lagi manusia. Kecuali kalau keajaiban yang lain, dia sendiri yang berusaha untuk mencari hidayah. Mungkin tokoh yang boleh kita angkat di sini Fir'aun dan Qarun. Kita mungkin cemburu dengan Qarun. Bahkan dalam Quran Allah menggambarkan Qarun itu dia jenis yang suka tayang harta. Dia akan bawa harta di keliling kampung. Ada suara-suara di kalangan rakyat, kalau jadi macam Qarun bukan beruntung. Sampai timbul macam tu, kita pun akan rasa macam tu. Bila dalam post IG orang tunjukkan kekayaan dengan emas pulut dakap. Pulut apa lagi? Pulut panggang. Macam-macam nama emas aku pun tak faham. Kan? Jadi kita pun rasa macam kan best kalau jadi macam dia. Tapi ada orang lain kata, jangan. Kerana kau tak tahu apa yang akan berlaku dengan Qarun. Kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Tuan-tuan, sebenarnya yang kita rasa kita miskin ni sebab kita tak ada satu nilai kaya dekat hati, iaitu dengan Alhamdulillah cukup rezeki untuk hari ini. Kekayaan sebenarnya adalah hati. Kekayaan yang sebenar adalah kekayaan hati. Dan orang yang paling miskin ialah orang yang ada 3 bilion tapi masih lagi rasa tak cukup. Rasa percukupan itu bukan pada duit materi itu, tapi pada hati. Nenek dekat kampung kita rasa dia miskin, tak. Kita tengok hati dia. Orang-orang yang duduk di kota metropolitan kita rasa dia kaya, tak. Kita tak tahu keresahan dia untuk cari duit, untuk jatuhkan siapa lagi di kalangan kawan-kawan ni. Ini manusia yang paling menderita sebenarnya. Jadi tuan-tuan, apa yang kita ada ni kita berusaha untuk kekalkan. Dan cuma persoalannya, bila kita tengok orang lain dapat nikmat, bukanlah tugas kita nak tuduh dia istidraj, tak.
Itu kita tak perlu nak nilaikan orang lain. Yang kita perlu nilai diri kita. Ya Allah, gaji aku makin bertambah. Contoh, satu hari akan dapat banyak nikmat. Ketika itulah yang kita kena jaga-jaga. Ni banyak bagi nikmat ni, aku semayang aku tak berapa kualiti. Masa itulah kita jadikan nikmat yang kita terima sebagai motivator untuk upgrade kita punya kualiti sembahyang, untuk memastikan nikmat itu bukan istidraj. Benda itu sepatutnya begitu. Jangan pergi ganggu orang lain punya. Oi, kayanya tak rasa kau istidraj ni. Tak rasa kau malam semalam kat tengok kau tinggal subuh kan. Jangan. Kak, kita tak disuruh untuk menilai orang lain. Saya bagi contoh pasal corona. Satu dunia sekarang ni sedang menerima corona. Bila corona datang, tugas kita bukan nak pergi tuduh orang lain. Kalau punca corona datang, itulah pakai telekong kat Mekah lagi. Sekarang bila corona datang, musibah datang, kita nak tuduh siapa? Tak payah tuduh sesiapa. Tengok diri sendiri. Bacaan corona berbeza mengikut keadaan situasi seseorang. Kalau dia tahu dia tak pernah buat dosa, dia sentiasa menjaga, maka dia akan fikir, mungkin corona ini sebagai cara untuk menaikkan martabat aku. Selesai. Tak payah ganggu orang lain. Orang lain yang buat maksiat pula, dia tahu dia tak pernah sembahyang, dia akan fikir diri dia, mungkin corona ini sebagai peringatan Allah untuk aku. Dan orang lain yang musuh kepada agama, mungkin dia baca corona, mungkin ini sebagai bala Allah kepada aku. Jadi kita tak ada masa nak pergi tuduh orang lain. Corona ni sebab kau lah, sebab kau lah. Sebab mak kau berkemban sedia kain macam itu. Corona ni semua mak kau pakai telekong itu. Tak ada masalah. Muslim yang sejati, dia akan menerima sebarang musibah dengan positif. Ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib urusan orang yang beriman. Setiap waktu sehariannya adalah positif. Dan hal ini tidak berlaku kecuali pada orang yang beriman. Apabila diberikan musibah, dia akan bersabar. Itu positif bagi dia. Apabila diberikan nikmat, dia akan bersyukur. Itu positif bagi dia. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup setakat itu yang saya dapat sampaikan sebelum ada yang dikejarkan ke hospital sebab tercekik gelap. Terima kasih tuan-tuan sekalian, terima kasih akak-akak, terima kasih warga Tekun Nasional. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi di lain masa. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan yang sepanjang saya mengendalikan program ataupun ceramah pada pagi ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.